Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Zairul Ermadi bin Muhammad Syahli, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Yang berusaha Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Barisan Penolong-Penolong Kanan Encik Ahmad Salihin bin Muhammad Ali, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Hajah Rosidah binti Darsan, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Rozita binti Taib, Penolong Kanan Co-Curriculum. Puan Ospuria binti Mustafa, Penolong Kanan Petang. Encik Sabri bin Abdullah, Penolong Kanan PPKI. Seterusnya, AJK PIBG, ibu bapa, guru-guru dan anak-anak murid SK Setia Alam yang turut hadir pada malam ini. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur sambil mengucapkan kalimah Alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya jua mengizinkan kita berhimpun dan bertemu pada malam ini bagi menjayakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat perdana serta sambutan awal Muharram. Tidak lupa selawat serta salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di atas segala pengorbanan dan perjuangan agung menegakkan syiar Islam di segenap penjuru bumi Allah. Mudah-mudahan berkat tahun baru ini kita sentiasa dikurniakan kekuatan dan keikhlasan untuk meneladani pengorbanan dan ketakwaan generasi Islam terdahulu. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah itu tadi, Allah memberkati majlis kita pada malam ini. Hadirin sekalian, peristiwa hijrah merupakan sebuah sejarah yang telah ditulis dengan tinta emas, secara sedar ataupun tidak. Sepanjang detik waktu yang bersilih berganti, telah luput 1443 tahun peristiwa hijrah meninggalkan kita. Namun, setiap kali memperingati majlis peristiwa ini, kita tidak akan terlepas daripada watak-watak utama para sahabat yang cemerlang berkorban jiwa dan raga, harta maupun kaum keluarga. Mereka adalah potret generasi khairul ummah yang perlu menjadi contoh sepanjang zaman. Malah, apa yang lebih mengagumkan, penghijrahan yang telah dilakukan oleh baginda Rasul pada Ini adalah sebuah keajaiban iman yang ditanam oleh Rasulullah SAW di dalam diri para sahabat yang bukan sahaja sanggup berhijrah meninggalkan ahli keluarga, bahkan sanggup memerangi ahli keluarga yang belum beriman bila mana Islam diancam. Hadirin dan hadirat yang sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah bersama-sama kita dengarkan tazkirah ringkas daripada Ustaz Muhammad Ainul Mizan bin Syarudin yang bertemakan awal Muharram. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi antara situasi yang berlaku yang menyebabkan Rasulullah SAW mencadangkan kepada umat Islam pada zaman itu untuk berhijrah ke Habsyah bagi mendapatkan keamanan, kerana Raja Habsyah dikatakan sangat adil ketika itu. Allah, sakit ya. Kau tak nak keluar? Aku sebat kau. Keluar nak. Kalau tak nak, aku bunuh kau. Aku keluar. Ayo aku. Kita suruh dia. Tak akan aku keluar. Wah!
Ini peluang terakhir kau. Kau nak keluar tak nak? Ya, takkan keluar. Abang pulau kau. Situasi yang pertama yang kita lihat adalah seperti contoh keluarga bagi Ammar bin Yasir dan juga ibunya Sumayyah, yang akhirnya mereka ini disiksa supaya keluar dari agama mereka, dan akhirnya Ammar keluar dari agama, tetapi beliau sebenarnya masih beriman kepada Allah, dan ibunya Sumayyah bertekad untuk tidak keluar daripada agama Islam, dan akhirnya beliau menjadi umat Islam yang pertama yang mati syahid. Keluar! Tak nak! Kali terakhir bercakap keluar! Allah! Keluar! Tak nak! Cakap keluar! Allah! 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Kau degil! Aku tinggalkan kau dengan batu besar dekat sini! Asyhadu an la ilaha illallah. Biar darah jadi banjar, biar tulangku menjadi. Situasi yang kedua pula, kalau kita lihat, adalah situasi yang menunjukkan seperti mana keadaan Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana ketika itu beliau disiksa oleh tuannya, yang mana beliau merupakan seorang hamba kepada salah seorang orang Quraisy di Mekah, dan beliau disiksa sedemikian rupa, diletakkan batu di atas dadanya, dan akhirnya dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Oi, orang Islam, orang Islam! Balik! Balik! Dan situasi yang ketiga, kalau kita lihat, itulah antara contoh ataupun bayangan situasi yang mana umat Islam ketika itu dihina, dicaci dan dilontarkan barang-barang dan sebagainya kerana mereka ini menganut agama Islam. Jadi inilah faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW memberi cadangan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah mencari keamanan. Ingat ya faktor-faktornya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Ustaz Putra Muhammad Muiz, yang saya hormati Tuan Guru Besar SK Setia Alam Cik Muhammad Fazli, yang saya hormati juga Pengerusi PIBG SK Setia Alam Encik Zairul MRD, yang berusaha penolong-penolong kanan SK Setia Alam, dan seterusnya yang saya kasihi dan saya sayangi sekalian warga SK Setia Alam dan juga ibu bapa SK Setia Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan kongsikan sedikitlah. Saya ini bukanlah orang yang layak untuk mengajar ataupun memberi peringatan kepada orang lain. Saya hanyalah menyampaikan apa yang pernah dipelajari. InsyaAllah. Muharram ni tuan-tuan, sebuah bulan yang bukan biasa-biasa. Kalau bahasa kita orang kata, bahasa standard sekarang ni, Muharram ni bukan kaleng-kaleng lah. Muharram ni bukan kaleng-kaleng punya bulan. Muharram ini adalah syahrullah, bulan Allah SWT. Dari segi bahasa, Muharram itu maksudnya diharamkan. Kata Abu Ammar Ibn Al-Ala dalam kitabnya Tarikh Ad-Dimashq,
dinamakan Muharram kerana semua peperangan ataupun jihad diharamkan pada bulan tersebut. Jihad adalah amalan yang hebat, tapi di bulan Muharram ia tak dibenarkan. Maka kalau jihad pun tak dibenarkan tuan-tuan dalam bulan Muharram ni, apatah lagi jahat. Lagilah tak sepatutnya kita buat dalam bulan. Setara dapat kerana dia merupakan sebahagian daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jelaskan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam setahun ada 12 bulan. Bulan Islam lah. Okey. Daripada 12 bulan ada 4 bulan yang sangat dihormati, iaitu bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan yang keempat terakhir bulan Rajab. Kata ulama Hasan Al-Basri, bulan apa yang afdal antara bulan-bulan ini? Bulan Ramadan dia mulia. Sebab apa? Sebab ada Lailatul Qadar. Start daripada 21 hari bulan sampailah 30 hari bulan. Itu time frame untuk Lailatul Qadar. Okay, kita tengok pula untuk bulan Zulhijjah. Sebab apa dia mulia? Sebab masa dia adalah start daripada 9 hari bulan sampai 13 hari bulan Zulhijjah. Masa ni orang duk sibuk dengan manasik haji, ibadah korban. Adapun pada bulan Muharram, bermula daripada hari bulan Muharram, Ashura, Yaumul Ashura. Begitu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku pada 10 Muharram ni. Istimewanya bulan ni tak ada pada bulan lain. Apa dia yang tak ada? Ialah bulan ni Syahrullah, bulan Allah. Dari hadis riwayat Imam Muslim, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadana Syahrullahil Muharram." Maksud daripada hadis tersebut, puasa yang paling utama sekali selepas puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni pada bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram ni sama-samalah kita berpuasa ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi bayangkan tuan-tuan, Nabi sendiri pun sebut Muharram ni adalah Syahrullah, bulan Allah. Kata Imam As-Suyuti dalam syarah Suyuti Al-Sahih Al-Muslim, dulu orang-orang jahiliah pada zaman dulu, mereka ni tak pernah kenal dengan perkataan ataupun nama bulan Muharram ni. Ianya baru diperkenalkan sahaja. Dulu mereka memanggilnya sebagai bulan Safar Awal. Itu adalah nama lama bagi bulan Muharram sebelum kedatangannya Islam. Selepas kedatangan Islam, Allah gantikan dengan nama Al-Muharram. Hingga Allah benarkan untuk sandarkan pada dirinya dengan nama Syahrullah. Begitu penting, begitu hebatnya bulan ini tuan-tuan. Oleh itu, saudara-saudari, ada bulan antara adalah berpuasa. Para ulama kata ianya dikhususkan puasanya bila? Pada Yaumul Ashura tersebut, pada 10 hari bulan Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah bercerita suatu ketika bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Nabi ni dia tengok orang Yahudi ni. Dia orang je berpuasa pada hari Ashura. Jadi apa jawab orang golongan Yahudi itu? Mereka kata, hari ni ya Rasul adalah hari yang istimewa. Kerana hari ni Allah telah menyelamatkan Bani Israel daripada musuhnya. Ingat lagi tak? Peristiwa dikejar Bani Israel dan juga Nabi Musa. Inilah hari yang mana Allah SWT selamatkan mereka dan juga Nabi Musa daripada Fir'aun laknatullah. Baik. Seterusnya. Jadi disebabkan peristiwa itu puasa pada hari tersebut. Maka apa jawab Nabi? Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa berbanding dengan kamu. Nabi menjawab kepada golongan Yahudi tadi. Justru Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya berpuasa juga pada tahun yang akan datang. Maksudnya 10 Muharram akan datang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik.
Di sini ada terdapat beberapa ulasan para ulama mengatakan bahawa mengapa Nabi SAW tiba-tiba baginda mengatakan yang aku ini lebih berhak berbanding kamu. Yakni kaum Yahudi tadilah yang berpuasa pada hari Ashura tadi. Nabi kata, saya ni yang lebih rapat dengan Nabi Musa berbanding kamu. Jadi, saya lebih berhak berbanding kamu untuk merayakan nyambutnya. Baik, pertama, apakah ulasan daripada para ulama? Yang pertama, sebabnya adalah diorang ni, Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Musa, sama profession dia. Apa profession dia? Yang pertama, sama-sama jadi Rasul dan pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW Rasul, Nabi Musa juga Rasul. Nabi Muhammad SAW gembala kambing, Nabi Musa juga mengembala kambing. Profesi kami sama. Jadi saya rasa lebih rapat dengan Nabi Musa alaihissalam berbanding dengan kamu kaum Yahudi. Okey, baik. Ulasan yang kedua. Kerana Nabi Musa adalah orang ataupun insan yang bertanggungjawab menasihati Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj, iaitu peristiwa naik ke langit. Kita semua tahu ceritanya. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menunaikan 50 waktu solat dalam satu hari. Tetapi mujurlah Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa dalam perjalanan turun tersebut daripada Mi'raj. Tanya Nabi Musa, apa yang telah diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu, wahai Muhammad? Jadi jawab Nabi Muhammad SAW, solat 50 waktu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, aku nasihatkan kamu balik berjumpa dengan Tuhanmu. Mintalah takhafif dalam matan tu. Takhafif bermaksud dalam bahasa Arab ni orang sebut diskaun lah. Kalau bahasa kita tawar-menawar lah, minta kurang lagi, diskaun lah, nak senang faham. Okey. Jadi umat kamu ni tak akan mampu melaksanakannya. Dulu Nabi Musa alaihissalam pernah melaksanakannya, pernah beritahu kepada Bani Israel, tapi Bani Israel sangat payah untuk melaksanakannya. Jadi sebab itulah Nabi Musa ni menasihati Nabi Muhammad SAW pergi jumpa balik dengan Allah SWT untuk minta kurang lagi. Jadi berlakulah naik turun pergi balik, sampailah tinggal hanya 5 waktu. Itu pun Nabi Musa alaihissalam minta lagi supaya Nabi Muhammad ini naik lagi untuk minta kurang lagi. Dah tinggal 5 ni. Setiap kali naik kurang 5. Tapi Nabi SAW ni dah tebal sangat dah muka, dah malu sangat dah. Jadi sampailah dekat kita hari ni 5 waktu itu sahaja. Jadi kalau tak kerana Nabi Musa alaihissalam nasihat Nabi kita, jam kita tuan-tuan. Confirm jam. Hari-hari nak solat 50 waktu tuan-tuan. Sehari 50 waktu. Bayangkan tak buat kerja lain kita. Solat saja kerja kita. Okay? Jadi kalau kita dibuat 50 waktu, bahagi dengan 24 jam. Cuba kira. Sekitar 25 minit satu kali, kita kena solat. Kita rehat je 20 minit, dah kena solat lagi waktu yang lain. Itu kalau 50 waktu lah tuan-tuan. Okay? Jadi oleh itu, kata ulama, kita ni kena mensyukuri nikmat Allah SWT ni. Sudah beribu tahun dah nikmat ni, iaitu peristiwa itu berlaku. Itu pun salah satu nikmat kepada umat Nabi Muhammad SAW sampailah hari ini. Jadi, walaupun nikmat itu sudah beribu tahun, berbalik kepada Bani Israel tadi, diorang ni tetap mengenangkan peristiwa kena kejar musuh walaupun dah beribu tahun berlangsung perkara tersebut. Macam mana diorang menghargai, mengenang perkara tersebut? Diorang puasa pada hari Ashura, 10 hari bulan Muharram. Jadi, Nabi kita mengambil semangat itulah untuk mengenang kembali peristiwa itu walaupun dah beribu tahun berlalu. Jadi sebab itu kita sekarang ni menyambut 1443 Hijrah. Maknanya dah masuk 1443,000 tahun yang lalu peristiwa Nabi kita berhijrah. Maka kita kena kenanglah. Peristiwa ini adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Okey, baik. Berbalik pada ibadat puasa tadi. Dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas, mafhumnya, matanya berbunyi, bukan matan, maksudnya, aku tak pernah melihat bagi Nabi SAW bersungguh untuk berpuasa melebihi daripada 2 hari ini. Pertama, hari Ashura.
dan kedua adalah ketika bulan Ramadan. Of course lah, bulan Ramadan tak boleh dipertikaikan lah. Okey. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik tuan-tuan, kalau nak berpuasa pada bulan Muharram ni ada beberapa tingkatan. Kalau kita nak mengamalkannya ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah kita puasa pada 10 Muharram sahaja. Puasa pada 10 Muharram sahaja. Ataupun kita boleh puasa pada 9, 10 Muharram. Ataupun satu lagi, kita puasa yang paling terbaik, yang paling sempurna kata ulama, kita berpuasa pada 9, 10 dan 11 hari bulan Muharram. Sebab apa? Nabi SAW dan juga para ulama ni menggalakkan kita untuk berpuasa 9, 10 ataupun 9, 10, 11. Sebabnya adalah nak membezakan antara puasa kaum Bani Israel tadi, Bani Yahudi dengan orang Islam, dengan umat Islam. Ataupun yang keempat, kita boleh pilih juga yang keempat, pilihan yang keempat. Tak payah puasa langsung tuan-tuan. Senang. Tak payah puasa langsung pun masalah, tak ada dapat dua pun. Kita nak cerita ni pasal orang yang nak kejar, bekalan lah. Okey. Baik, cumanya muslimin-muslimat sekalian, kita ni di Malaysia jarang dengan kita cenderung untuk bercerita tentang hijrah. Jarang kita untuk bercerita tentang kelebihan bulan Muharram. Bila masuk bulan Muharram ni, tradisi di Malaysia kita akan bercerita more kepada tentang hijrah Nabi SAW. Perlu diingat, perlu diingat, baginda SAW ni tidak berhijrah pada bulan Muharram sebenarnya. Tidak berhijrah pada bulan Muharram. Tak pernah berlaku pada bulan Muharram hijrah Nabi SAW. Jadi, apa halnya kita duduk sambut ma'al hijrah ni? Apa halnya? Jadi, sambutan ma'al hijrah ni sebenarnya tuan-tuan, masih baru di Malaysia. Iaitu bermula daripada 1987, diasaskan oleh Tan Sri Datuk Dr. Yusof bin Muhammad Noor, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada waktu itulah. Okey. Jadi sebelum 1987 ni, orang Malaysia ni sambut awal Muharram. Jadi ma'al hijrah ni baru sahaja diperkenalkan. Baik, Nabi SAW berhijrah lebih tepat tarikhnya adalah pada bulan Safar. Nabi ke Gua Sur pada hari Khamis, yakni 26 Safar, bersamaan dengan 9 September tahun 622 Masihi. Nabi tiba di Madinah pada hari Isnin, yakni 22 Rabiul Awal, bersamaan 4 Oktober tahun 622 Masihi. Total perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah bersamaan dengan 25 hari. Jadi kita duk sambut ma'al hijrah ni salah ke Ustaz? Tak ada. Ini bukan kita nak cerita salah ke, sesat ke, masuk neraka ke. Tak ada. Okey? Kita nak ceritakan bahawa kita di Malaysia ni, kita banyak cerita tentang hijrah. Kita banyak cerita tentang hijrah sebab kita ambil semangat hijrah. Ini kerana 16 tahun selepas Nabi SAW berhijrah, atau lebih tepat lagi, pada hari Khamis 8 Rabiul Awal, tahun 17 Hijrah, tahun 638 Masihi. Sayyidina Umar Al-Khattab yang merupakan apa orang kata? Allahumma salli ala Muhammad. Ketua ataupun pemimpin khalifah. Khalifah pada zaman tersebut telah meletakkan peristiwa hijrah ni sebagai permulaan tahun Islam. Jadi itulah punca kenapa kita sambut sekarang ni orang sebut ma'al hijrah. Okey, baik. Jadi kenapakah Umar Al-Khattab ni mereka satu tarikh ataupun mereka suatu sistem kalender dalam Islam? Sebabnya adalah Umar Al-Khattab ni dia telah mengumpulkan segala cendekiawan Islam pada waktu itu. Disebabkan Islam ni tidak ada sistem tahun pada waktu itu melainkan sistem Masihi pada waktu itu. Jadi Umar ni mengumpulkan para sahabat yang hebat-hebat ni duduk berbincang sama-sama, dan akhirnya keluarlah keputusan di manakah batu tanda ataupun di manakah permulaan tarikh hijrah ataupun kalender Islam nak dimulakan. Jadi keluarlah hasilnya mengambil peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Jadi kenapa Umar
ambil tarikh hijrah tersebut. Sebabnya tuan-tuan, banyak iktibar dan juga pengajaran yang kita ambil dengan perjalanan yang penuh onak dan duri oleh Rasulullah SAW. Baik, kita masuk sedikit tentang hijrah. Boleh lagi ke sedikit tuan pengurusi majlis? 2 minit. Okey, boleh. Baik. Jadi, bila kita cerita tentang hijrah ni, pernah tak kita terfikir tuan-tuan, Nabi SAW ni dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik apa? Nabi naik burak. Naik burung-burak. Burak ni tuan-tuan, kalau bahasa Kedah orang kata sekali kenjui. Sekali dia tenjui, sekali dia henjut lompat sejauh mata memandang. Jauhnya dia. Tapi kenapa masa peristiwa hijrah Allah tak hantar burak tu? Cuba kita fikir. Masa diperintah hijrah dari Mekah ke Madinah yang jauh ni, pasal apa burak yang Nabi duk naik masa Isra' Mi'raj tu Allah tak hadirkan, Allah tak hantar. Takkan mati dah kot burak tu. Takkan ada seekor je burak tu. Pasal apa Allah tak hantar burak dekat Nabi? Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar ni, mereka ni berfikir menggunakan otak yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlakulah peristiwa-peristiwa hijrah yang kita dah setiap tahun dengar. Mungkin dah masuk tahun ni dah 50 tahun, dah 50 kali dengar yang sama. Tapi apakah iktibar ataupun apakah pengajaran yang kita dapat ambil dan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita? Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sampai di situ sahajalah tentang penerangan ataupun tazkirah ringkas mengenai awal Muharram. Saya tidaklah mahu menyentuh tentang hijrah kerana kita dah tiap tahun dengar perkara ataupun cerita sirah tentang hijrah. Jadi saya rasa tuan-tuan lebih arif daripada yang sedang bercakap. Saya cuma menyampaikan apa yang pernah saya dengar. Jadi saya minta maaf, minta ampun sekiranya ada tersalah bahasa, terkasar, terguris hati dan sebagainya. Wallahu alam. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz Muhammad Ainul Mizan bin Syarudin yang sudi menyampaikan tazkirah sebentar tadi. Seterusnya, majlis meneruskan acara dengan bacaan Yasin serta doa selamat yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Fadil bin Idris. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ni kita sama-sama membaca surah Yasin. InsyaAllah sebelum kita mulakan bacaan surah Yasin, kita sama-sama niat dalam hati kita. Yang pertama, saya nak kita sama-sama niat dengan barakah surah Yasin ini, kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan iman kita di dalam Islam. InsyaAllah. Yang kedua, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan barakah surah Yasin ini, kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kesihatan kepada kita, untuk kita semua sama-sama meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan barakah surah Yasin yang kita akan baca sekejap lagi, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat bala yang sedang menimpa kita, yang kita hadapi sekarang ini, minta jauh, supaya kita dapat hidup dengan aman dan damai. Yang keempat, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan barakah surah Yasin ini, kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan pahala ini kepada datuk nenek moyang kita yang telah lama meninggal, ibu ayah kita yang telah lama meninggal, rakan-rakan kita yang telah lama meninggal ataupun yang baru meninggal, insya-Allah. InsyaAllah kita akan beristighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة. بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود كل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البهار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومهلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك أنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تكهنا حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك أنا خير مصاحب لنا ورفيق
وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا، استجب اللهم دعاءنا، استجب اللهم دعاءنا يا الله. حكم فيك رجاءنا وأدخلنا في هرز لطفك المصون بسر قولك الحق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مغموم، سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من أمره بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم، يا مفرج الهموم، يا مفرج الهموم، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di malam yang mulia ini ya Allah, kami menadah tangan memohon keampunan, memohon ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dosa mak ayah kami ya Allah. Andai di antara mereka pernah tinggalkan puasa ya Allah, Kau ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami ya Allah, kami pernah dengar ada orang mak ayahnya ditakdirkan masuk neraka ya Allah, tapi disebabkan oleh anak-anak mereka yang soleh ya Allah. Ya Allah, Engkau selamatkan mereka dari neraka ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah, dan masuklah mereka ke dalam syurga ya Allah. Wahai Tuhan kami ya Allah, kami bukan anak yang soleh ya Allah, tapi kami nak supaya mak ayah kami masuk syurga-Mu ya Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, di malam yang barakah ini ya Allah, di malam 1 Muharram ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan berkat kami membaca Yasin pada malam ini ya Allah, angkatlah wabak yang melanda kami ya Allah, supaya hindarlah daripada dunia ini ya Allah. Ya Allah, kami tahu, kami sedar ya Allah, kami banyak dosa kepadamu ya Allah. Wahai Allah, ampunlah dosa semua umat Islam ya Allah di dalam dunia ini ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami yang sedang mendengar doa kami ya Allah, ampun dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, kehidupan kami berlalu hari demi hari ya Allah. Setiap nikmat dan kebaikan Kau beri kepada kami tidak berhenti-henti ya Allah. Tapi ya Allah, wahai Allah, betapa zalim dan berdosanya kami ya Allah. Kami telah jauh dari perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa nenek-nenek kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa pelajar-pelajar kami ya Allah. Wahai Allah, ya Allah, kami banyak melakukan dosa kepadamu ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami seorang suami ya Allah, jadilah suami yang baik ya Allah untuk tahun ini ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami sebagai isteri, jadilah isteri yang solehah ya Allah. Ya Allah, kalau kami sebagai pelajar, jadilah pelajar yang baik kepada kedua ibu ayah mereka ya Allah. Ya Allah, kalau kami mati hari ini ya Allah, kami tidak tahu ya Allah apa nasib kami ya Allah. Wahai Allah, anak-anak kami tak tahu apa nasib mereka ya Allah. Wahai Allah, selamatkanlah ya Allah anak-anak kami ya Allah. Wahai Allah, selamatkan umat ini ya Allah. Wahai Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami banyak melakukan dosa kepada ya Allah. Kerana dosa kami inilah ya Allah, bala yang menimpa kami ini ya kerana tangan kanan kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami tak sanggup dengan cabaran ini ya Allah. Dengan bala ini ya Allah, kami tak sanggup hadapi ya Allah. Ya Allah, angkatlah bala ini ya Allah. Ya Allah, dengan sedikit amalan yang kami buat ini ya Allah, hapuslah semua bala yang ada di muka bumi ya Allah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستودعك أدينا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جملنا بصحتك والعافية والسعادة والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات في الهال والمآل إنك مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب لهم دعانا يا الله terimalah doa kami pada malam ini ya Allah terimalah taubat kami ya Allah terimakanlah makbulkanlah doa kami ya Allah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz Muhammad Fadil bin Idris yang sudi memimpin bacaan Yasin dan doa sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, majlis meneruskan acara dengan ucapan oleh yang dihormati Encik Zairul Ermadi bin Muhammad Syahli yang di-Petua PIBG SK Setia Alam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua warga SK Setia Alam yang sudi untuk turut serta bacaan Yasin dan doa selamat perdana SK Setia Alam pada malam ini. Kami memang mengucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-puan yang bersama-sama kita pada malam ini untuk bersama-sama memanjatkan doa pada Allah SWT. Seperti yang kita maklum, saban hari kita dikejutkan dengan banyak perkhabaran sedih dan duka cita daripada warga SK Setia Alam sendiri. Ramai yang telah ataupun sedang hadapi COVID-19 ataupun sedang berlawan dijangkiti COVID-19. Ramai juga yang telah kehilangan ahli keluarga yang disayangi sebab bila dikenangkan anak-anak kecil yang kehilangan ibu bapa di usia yang muda ini dan juga ibu bapa yang telah kehilangan sumber pendapatan dan juga seluruh warga SKSA yang terjejas sama ada dari segi fizikal maupun emosi dan juga sebagainya. Kita sedia maklum SKSA bukan sahaja sebagai satu institusi pendidikan, bahkan kita sebenarnya adalah satu keluarga yang sangat besar. Saya yakin warga SKSA hampir semua atau boleh katakan semuanya sangat prihatin dan cakna serta maklum tentang keadaan sekelilingnya. Baik dari segi bantuan yang dihulur daripada pihak pentadbir, pihak sekolah, PIBG maupun ibu bapa sendiri, tidak kira perbezaan agama ataupun kaum. Jadi saya harap ianya dapat diteruskan amalan sebegini kerana ianya bukan satu cerminan kepada keakraban kita seluruh umat manusia di dunia ini secara amnya agar sentiasa dihindari daripada perkara yang tidak diingini. Doakanlah ahli keluarga kita sentiasa cakna tentang kesihatan mereka, ambil berat juga orang-orang di sekeliling kita. Dan saya juga sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam al-hijrah 1443 Hijriah kepada Tuan Guru Besar kita, Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, barisan kepimpinan SK Setia Alam, barisan Al-Jatan Kuasa PIBG, guru-guru, ibu bapa serta murid-murid semuanya. Stay safe, jaga diri, kawal pergerakan, hanya keluar jika perlu dan patuhi SOP yang telah ditetapkan.
Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas ucapan Encik Zairul Irmadi bin Muhammad Syahli. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, majlis meneruskan acara dengan ucapan yang berusaha Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih saudara pengacara majlis. Yang saya hormati sahabat saya Cik Zairul Irmadi bin Muhammad Syahli yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Saya rasa ada juga bersama dengan kita pada malam ini naib yang dipertua PIBG Encik Jayafuddin, barisan ahli jawatankuasa PIBG Sekolah Kebangsaan Setia Alam untuk tahun 2021, para pentadbir, Encik Ahmad Salim bin Muhammad Ali, penolong kanan pentadbiran, Puan Hajah Rosidah binti Darshan, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Rozita binti Taib, penolong kanan co-curriculum, Puan Osporiah binti Mustafa, penolong kanan petang, Cik Sabri bin Abdullah, penolong kanan pendidikan khas, guru-guru, anggota pelaksana Sekolah Kebangsaan SK Setia Alam, ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, seterusnya anak murid yang saya sayangi sekalian. Pertama sekali, saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ini untuk sama-sama kita mengangkat menadah doa, mengangkat tangan, mendoakan agar seluruh warga SK Setia Alam dilindungi oleh pandemik COVID-19. Saya juga mengambil kesempatan ini nak mengucapkan tahniah kepada Panitia Agama Islam yang diketuai oleh Ustaz Farhan bersama dengan ahli jawatankuasanya kerana dalam masa tempoh yang singkat terlangsungnya majlis bacaan Yasin dan doa selamat perdana pada malam ini, memandangkan besok adalah sambutan awal Muharram. Okay? Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustaz Fadil di atas pimpinan doa pada malam ini, dan semoga apa yang didoakan oleh beliau, yang diaminkan oleh kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi semua warga SK Setia Alam daripada gurunya, muridnya, sehinggalah ibu bapa daripada ancaman pandemik COVID-19 yang mana saban hari saban membahayakan. Hampir setiap hari saya menerima laporan sama ada daripada guru ataupun ibu bapa, ada sahaja guru-guru saya ataupun anak murid saya yang positif COVID-19. Hari-hari laporan sampai. Jadi kita khawatir perkara ini akan tidak dapat dibendung, dan salah satu ikhtiar kita selaku hamba Allah, kita buatlah majlis-majlis seperti ini, dan alhamdulillah difahamkan pada malam ini seramai 281 orang dapat sama-sama mendoakan pada malam ini, dan kita harap daripada 281 ini doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesejahteraan warga SK Setia Alam, sama ada guru ataupun anggota pelaksana ataupun murid-murid dan juga ibu bapa. Okey, difahamkan dah ada staf, dah ada guru-guru di SK Setia Alam, okey, yang telah positif COVID-19. Begitu juga dengan ibu bapa ataupun murid-murid. Bahkan ada pun yang telah pergi meninggalkan kita 2-3 hari yang lalu disebabkan oleh COVID-19. Betapa dahsyatnya COVID-19 ini menguji kita di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Jadi insya-Allah dengan doa yang kita tadah pada malam ini, saya selaku guru besar, okey, amat mengucapkan kesyukuran kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah apa yang kita doakan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan kepada yang dipertua, PIBG Encik Zairul, naib yang dipertua, AJK PIBG serta semua ibu bapa yang sentiasa memberikan sokongan penuh kepada program-program yang telah dijalankan oleh sekolah. Okey, sama ada program berbentuk akademik, sahsiah ataupun keagamaan seperti yang berlaku pada malam ini. Teruskanlah menyokong SK Setia Alam, dan untuk makluman juga kepada ibu bapa yang hadir pada malam ini,
boleh panjangkan makluman kepada ibu bapa yang lain sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terkesan ataupun memerlukan bekalan makanan, kita ada sediakan food bank dekat depan pagar sekolah. Sekiranya perlu makanan-makanan asas, okey, bolehlah datang ambil, cuma perlu tulis sahaja nama dan anak kelas mana dekat buku yang telah disediakan. Okey, cuma ambil barang tu maklumkan dekat pondok jaga yang ada dekat situ. Jadi boleh panjangkan kepada semua ibu bapa, sekiranya ada ibu bapa yang terkesan, bolehlah datang dan kita sentiasa refill ataupun top up bekalan-bekalan makanan itu sebagai salah satu langkah untuk membantu ibu bapa di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Ini adalah hasil usaha daripada PIBG dan juga ibu bapa, semua ibu bapa yang menyumbang dan kita salurkan kepada yang memerlukan. Jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya selaku guru besar memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan bagi pihak sekolah sepanjang majlis sambutan awal Muharram dan doa selamat khusus untuk ibu bapa SK Setia Alam pada malam ini. Sekiranya ada terkurang bahasa, terkurang dalam perjalanan tentatif program, saya memohon maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tak baik itu daripada kelemahan saya dan guru-guru saya sendiri. InsyaAllah kita doakan pandemik ini segera berakhir, kerana kalau tak ada pandemik ini sudah tentulah kita dapat jalankan program yang lebih baik di sekolah secara bersemuka. Tapi disebabkan pandemik, program-program sebeginilah yang kita terpaksa jalankan demi untuk kelangsungan perjalanan persekolahan di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Dan insyaAllah sekiranya ada lagi doa-doa selamat, kita Tuan Guru Besar dia. Baiklah, mungkin ada masalah teknikal ataupun masalah capaian internet. Kita teruskan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas ucapan Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, dengan berakhirnya ucapan sebentar tadi, maka majlis sudah sampai ke penghujungnya. Saya juga selaku pengerusi majlis memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengacarakan majlis pada malam ini. Dengan itu, majlis disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.